Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya Allah selama berkekalan ia hamba di dalam sembahyangnya hamba. Kita sambung lagi muzakarah kita Muniyatul Musalli karangan bagi al-alimil alamati al-syaikhi Dawud ibn Abdillah al-Fattani al-Makki. Muka surat 5 kalau kita Jawi itu muka surat 5 baris yang ke 2, 4, 8, 10 12 daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah baris yang ke 12. Muka surat 5 kita Jawi dah. Dan lagi sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mana? Senantiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya Allah. Tuh. Ini dia gabung dengan dua riwayat ni. Satunya hadis yang diriwayat daripada Abi Dzarrin Al-Ghifari. Nabi SAW sabda, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Itu hadis yang diriwayat daripada Abi Dzar.
Tu meriwayat akan dia ini hadis oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dalam Mustadrak Sahihain. Dan Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis tersebut. Kemudiannya ada satu lagi hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza qama ar-rajulu fi sholati aqbalallahu alaihi biwajhihi fa idza iltafat qala ya ibna adama ila man taltafitu ila man huwa khairun laka minni aqbil ilayya." Itu satu lagi hadis. Ini hadis ini diriwayat daripada Al-Haythami dalam kitab Majma'iz Zawaidi. Kitab Majma'iz Zawaid. Jadi Syekh Daudnya dia gabung dua hadis ni. Dia gabung dua hadis ni. Karena kalau hadis riwayat daripada Abu Dzar Al-Ghifari, dia tak ada dengan lafaz biwajhihi, itu tak ada. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi. Senantiasalah oleh Allah Taala tu hal keadaan berhadap di atas hamba. Wa huwa padahal ia hamba fi salatihi, di dalam sembahyangnya hamba. Selama mana Allah Taala berhadap, malam yaltafit, selama mana tidak berpaling hamba tu daripada sembahyang. Fa idza sarafa wajhahu maka apabila berpaling tu akan mukanya seorang, in sarafa anhu, nescaya berpalinglah Allah daripada seorang hamba. Itu satu hadis. Kemudian hadis yang satu lagi daripada Jabirnya ada lafaz biwajhihi. Mana? Nabi kata idza qamar rajulu, apabila berdirilah seorang manusia fi sholati, dalam sembahyang, aqbalallahu alaihi biwajhihi, menghadaplah oleh Allah ke atasnya hamba dengan wajahnya Allah. Selama mana? Tidak ada selama ni. Fa iza iltafat, maka apabila berpaling hamba daripada sembahyang, qala ya bena Adam, lalu firman Allah Taala, hai anak Adam, ila man taltafitu ila man huwa khairun laka minni, kepada siapakah engkau berpaling daripada mereka yang terlebih baik daripada aku? Aqbil ilayya, berpaling berhadaplah engkau kepada aku. Itu hadis itu. Jadi Syekh Daud Fatani dia gabung dua hadis itu. Dia gabung, tengok. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa oleh Allah Taala tu berhadap atas hamba dengan mukanya muka Allah. Suya. Ni orang panggil hadis-hadis mutasyabihat lah ni. Tu dia panggil hadis-hadis mutasyabihat. Apa? Hadis-hadis yang memberi waham kesamaran dalam hati kita. Allah Ta'ala tu menyerupai akan makhluk. Maka waktu kita belajar dah dalam ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, selesai dah. Yang buat pening tak tahulah ke mana hala. Selesai dah mana? Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawwit warum tanziha. Itu disebut oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam matan kitab Jauharatit Tauhidi. Wa kullu nassin, bermula tiap-tiap nas, Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, auhamat tashbiha, memberi waham perasan dalam hati kita tu tashbiha, akan keserupaan Allah dengan makhluk. Macam ni, tengok. Senantiasa Allah berhadap. Berhadap tu nak beri waham nampak serupa Allah Taala dengan makhluk dah. Berhadap kan? Tu. Macam hamba ni beradab dengan demo beradab dengan hamba. Ni orang panggil beradab. Berhadap, bermuajahah, bermuqabalah, bertentangan dia panggil. Duk mana hadap tu tak ada nampak. Hadap tu orang panggil amrun i'tibariyun.
perkara hak kita faham pada akal, tapi walau faham pada akal pun intiza, diambil faham daripada hasil orang panggil bertemu dua jisim dengan jisim, maka dipanggil berhadap. Nah, macam kita ngadak ke dia. Tu orang panggil hasil, orang panggil bertemu dua jisim dengan jisim, dia panggil berhadap. Mana hadap ada? Tak ada. Kami tak ada lagi. Bertempat sama ke? Tak ada. Tapi difaham daripada menempati satu jisim pada jisim yang lain, orang panggil bertempat. Faham bertempat. Tempat tu sendiri tak ada. Tapi sungguh di dalam kepala otak kita. Faham dalam kepala otak kita. Kenapa? Karena hasil orang panggil menempati satu jisim, menempel satu jisim pada jisim yang lain, faham tempat. Itu. Maka sebab tu tak boleh kita kata Allah bertempat, tak boleh. Sebab apa? Sebab lazim daripadanya memahamkan Allah satu jisim. Tu. Yang ditempatkan oleh satu jisim yang lain, ikutlah. Allah menempati arash ke kursi ke. Jadi zat Allah tu jisim, itu dia panggil tajsim. Menjisimkan zat Allah Ta'ala. Tak boleh kita kata Allah tu bertempat. Walau tempat tu diri dia tak ada pun tak boleh kata Tuhan bertempat. Kenapa? Memberi waham kata Allah zatnya berjisim. Nak pergi faham lagi gini. Orang kata, dia ambil bola dalam bilik saya. Kita kata, bola tu duduk di mana? Bertempat di mana? Kalau tu ada jawab, ada lah dalam bilik tu tapi tak tepat di mana-mana. Boleh terima dengan kepala otak kita? 10 kali kiamat tak jumpa lagi bola lagu tu. Jenis jisim tak tepat di mana-mana. Mana boleh? Mesti ada tempat bagi dia. Dia kata duduk dalam almari, atau duduk atas almari. Duduk dalam almari. Kita pergi masuk bilik dia, buka almari, tengok ada bola, ada kayu almari. Tempat duduk mana tempat? Ada tak? Tak ada. Tapi kita faham kata bola tu bertempat di atas atau di dalam almari. Kenapa? Karena hasil orang panggil menempel satu jisim pada jisim yang lain. Mana? Jisim bola bertempel pada jisim kayu, jisim almari. Reti tempat. Gitu kan. Sebab tu kita pun ambil bola lagi. Lama duk mana bola? Saya tak jumpa lah tempat bola tu dekat sini. Bola tu ada, tempat bola tak nampak. Memanglah tempat bola tu tak ada. Tapi takkan mu tak reti dekat sini. Takkan mu tak faham. Apa tak faham? Tak faham kata bola tu bertempat pada almari. Faham? Macam mana boleh kita faham bola tu bertempat pada almari? Kerana bola tu berjisim, menempati pada jisim yang lain, menempel pada jisim yang lain. Tu kita reti tempat. Anda tengok handphone berjisim tak? Betokar berjisim. Duduk mana? Atas meja. Dari ambil handphone saya ya, duduk mana? Duduk mana? Bertempat di mana? Gitu kan. Bertempat di mana? Atas meja. Kita pun mari tengok. Meja ada, handphone ada. Bertempat tu tak ada, tempat duduk mana? Bodoh benar lah kita ni. Kita reti bertempatnya handphone di atas meja. Kenapa? Karena meja ni berjisim, handphone ni berjisim. Menempel satu jisim pada jisim yang lain, tu orang panggil retinya tempat. Itu dia panggil amrun i'tibari intizaiyah. Perkara yang dikira-kira sungguh pada akal, tapi difaham, diambil faham daripada di luar daripada akal kita. Mana? Ni. Nampak? Ni, satu jisim menempati pada jisim yang lain. Itu. Ni. Maka sebab tu tak boleh kata Tuhan bertempat. Kenapa? Memberi waham zat Allah tu berjisim. Memberi waham zat Allah tu berjisim. Tu ada satu orang hamba Allah Maulana tu ya. Saya tahu tu dia guna orang panggil hujah Imam Al-Alusi. Imam Al-Alusi kata tidak mengapa kata Allah Ta'ala tu bertempat. Sebab apa? Tempat tu amrun i'tibariyah. Amrun i'tibari ni ada dua. Amrun i'tibari ikhtira'i,
amrun i'tibari intizai. Ada dua. Kalau amrun i'tibari ikhtirai, dia panggil perkara yang dikira-kira sungguh pada akal. Ikhtira, apa? Reka betul-betul. Tak ada langsung di luar kepala otak kita. Contoh Tok Guru buat misal sama, gajah kepala 1 juta. Cari di zoo mana? Jangan kata zoo negara, zoo dunia pun tak ada. Gajah kepala 1 juta, betul tak? Tapi kalau kita kejam mata, bayang kepala otak kita seekor gajah. Boleh nampak? Boleh. Kepala 1 juta. Letak lagi kepala dia sampai cukup 1 juta. Sungguh tak kepala otak kita? Sungguh. Itu dia panggil amrun i'tibari ikhtirai. Kalau hok direka-reka sungguh pada akal, langsung tidak ada di luar daripada kepala otak. Kalau amrun i'tibari lagu ni tak apa. Tak apa. Tapi kalau amrun i'tibari intiza, dia panggil intiza ni diambil cabut faham. Intiza ni ambil cabut faham. Daripada mana diambil cabut faham? Daripada luar kepala otak kita. Diri benda tu tak ada, tapi sungguhnya diri benda tu kerana kita faham di luar daripada kepala otak kita. Mana contoh? Seperti bertempat tadi. Handphone bertempat di atas meja. Memang tempat tu tak ada, tapi kita reti sungguhnya handphone tu bertempat di atas meja. Kenapa? Difaham, diambil faham, dicabut kefahaman kita tu hasil daripada menempelnya satu jisim kepada jisim yang lain. Iaitu jisim handphone ni bertempel dengan jisim meja. Reti tempat. Itu kan. Jadi sebab tu tak boleh isbat Allah Ta'ala bertempat. Tak boleh. Kenapa? Memberi waham Allah Ta'ala berjisim. Gitu. Itu lagu tu dah. Baik. Tu payah duk guna orang panggil hujah Mu'tazilah pula. Atau Mu'tazilah, dia tak katalah Mu'tazilah, tapi hujah dia tu hujah Mu'tazilah. Mana? Dia kata akhirat esok boleh lihat Allah Ta'ala. Lihat dengan apa? Dalam jaga ke dalam tidur? Dalam jaga. Lihat dengan apa? Dengan mata kepala. Mata duk mana? Duk depan. Benda yang dilihat mesti berhubung dengan cahaya. Mesti berjihah, bersudut. Di depan ke, di atas ke, di kiri. Bertempat. Di dunia ni duk nafi tempat bagi Allah Ta'ala. Sedap juga ni. Akhirat esok nak lihat Allah Ta'ala lagu mana? Kita jawab, memanglah ahli sunnah i'tikad Allah Ta'ala tu harus dilihat di akhirat kelak. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Wajzim akhi, putus yakin oleh muhir saudara, bi ru'yatil ilahi, dengan dapat lihat Allah. Ru'yah ai bi maknal idraki, lihat dengan makna nampak. Itu lihat dengan makna nampak. Nampak di mana? Fi jannatil khuldi, dalam syurga yang kekal bila tanahi. Dalam syurga yang kekal. Bukan kita duduk dalam syurga kita puas, kita pun pergi jumpa pergi ketuk syurga tu imam. Tu imam buat gaul tu imam. Tu imam kata, "Oh, puas weh duk main bidadari." Maya tu imam kita tengok tu bukan lagu tu. Ingat lagu tu kali. Bukan gitu. Di syurga mana-mana pun kalau Allah Ta'ala nak kurniakan hamba tu dapat nampak zat dia, nampak. Gitu tak kena pergi berjalan tu ke mana duk syurga mana, Firdaus ke, syurga Aden ke, syurga Khuldi ke, ikut. Kalau Tuhan nak buka hijab, nampak. Ada pun kita melihat secara adat sekarang ni, ini orang panggil syarat pada adat. Syarat pada adat. Melihat sesuatu mesti orang panggil mata kita ada sifat pelihat, berhubung dengan cahaya. Objek yang ditengok pun mesti berhubung dengan cahaya. Cuba tutup apa gelap gelemak. Boleh nampak tak? Tak boleh ke? Walau kita tak buta, betul tak? Ataupun berhubung dengan cahaya tapi ada dinding. Tengok ada tirai sebalik tu. Kita nampak tak gapo ada sebalik tu? Tak nampak ke? Tu syarat-syarat lagu tu syarat-syarat pada hukum adat. Hukum adat sah menyalahi. Tengok Sayyidina Umar duduk tengah khutbah. Duduk khutbah kedai-kedai tiba-tiba sariyah jaban.
Suruh tentera mana duk tak tahu. Nah, Allah Taala buka penglihatan Sayyidina Umar tu nampak tentera Islam duk jauh tu akan diserang oleh fok kafir daripada belakang. Artinya Allah Taala bagi nampak. Walaupun dia tak tengok, Sayyidina Umar tak tengok, Sayyidina Umar duduk di Masjid Nabawi, duduk tengah khutbah ni. Tapi Allah Taala singkat hijab nampak. Nah, sahabat-sahabat hok duduk jadi tentera ketika tu dengar suara Sayyidina Umar. Ni suara Sayyidina Umar ni. Mujur sahabat Nabi ni semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah, iya aku Sayyidina Umar ni jin ni kok. Tak ada keramat-keramat wali ni. Tu Mu'tazilah tu. Tapi oleh kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini suara Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar tak ada dengan kita tapi suaranya dengar sini. Dia duduk di Madinah. Karamatul aulia. Percaya. Naik atas bukit. Selamat. Tak kena serai ke apa-apa kat kapi. Jadi melihat duduk depan berhubungan cahaya, berjarak, objek tu mesti bertempat, bersudut. Itu dia panggil melihat dengan secara hukum adat. Hukum adat ni sah menyalahi. Kerana dapat nampak dengan melihat tu Allah yang menjadi. Kalau seorang tu lihat dengan Allah Ta'ala tak bagi nampak pun tak nampak pakai sudah juga walau dia lihat. Nah, naik kereta gedegung masuk lubang, bini kata, abang tak tengok ke lubang tu depan. Tengok dah tapi tak nampak. Lihat ni. Tengok tapi tak nampak. Kau nampak tu habui. Nah, tu lagu tu akhirat esok dengan tak perlu tengok Allah Ta'ala bagi kita nampak. Nampak bukan hanya kok mata, seluruh maujudat yang ada pada tubuh badan kita lazat memandang nampak zat Allah Ta'ala gitu. Nah tu hatta tansa'anin ni'ami, hingga lupa nikmat-nikmat lain. Tu nikmat paling sedap sekali apa? Nampak zat Allah kok mata, bukan tengok ngabuti mata. Gitu. Tu sebab tu nak ngaji ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru kita tak bening baca seumpama hadis-hadis ni. Tengok. Senantiasa Allah berhadap. Kalau sahih ni ingat nampak makna Tuhan duduk depan kita berhadap gini gitu. Bukan itu. Berhadap maknanya Allah Ta'ala mengurniai tajalli. Nah, Allah Ta'ala bagi nikmat. Senantiasa Allah Ta'ala bagi nikmat. Itu. Bagi nikmat apa? Nikmat khassah, nikmat khusus. Nah, tu semua ni Allah Ta'ala bagi nikmat. Orang tak semaya pun Allah Ta'ala bagi nikmat. Bukan orang lain dah bagi nikmat. Tuhan tu tak ada lola dah. Allah tu hasa tak ada lola. Siapa lagi hak wi nikmat? Tuhan tu orang hak semaya Allah bagi nikmat khassah, nikmat khusus. Orang tak semaya tu gak wi nikmat untuk semaya duk makan nasi kedai puak-puak duk relax dak ada ni. Boleh gak nikmat tapi nikmat amah, nikmat umum, nikmat dunia, nikmat jalailin ni'ami ni tak ada harga di sisi Allah Taala. Lau ta'dilud dunya indallahi janaba'udha ma zakal kafir bi syurbatil ma'i. Nah, kalau dunia ni ada harganya seberat sayap nyamuk di sisi Allah, sedikit air minum pun, seteguk air minum pun Allah Ta'ala tak akan bagi pada orang kafir minum. Nah, artinya dunia dan seisi-isi tak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu dia boroh Tuhan. Ya wih habis, tak kira siapa. Hak deraka, hak jahat, hak bengah, hak toluh, hak kafir, hak munafik, hak baik, ya wih habis. Kenapa? Tak ada harga. Pas nikmat hak mana? Hak berharga ni. Al-munaimu bidaqaikin ni'ami, Tuhan yang menganugerahi nikmat yang halu-halu, yang tak nampak dengan mata kasar. Nah, tu hanya orang yang menyadari nikmat ni. Aduh, macam kita nikmat tak semaya. Nah, duk mata Allah Akbar. InsyaAllah tadi baru maghrib. Kita nikmat itu kita. Tu tengok. Senantiasa Allah berhadap, yakni senantiasa Allah memberi rahmat, memberi nikmat yang khassah atas hamba dengan mukanya. Muka sini dengan makna zat.
min itlaqil juz'i ay wajhun wa iradatil kulli ay zatun. Naknya ialah makna zat. Tuhan ada muka pun ana. Tuhan bukan berjisim. Nah. Tu patu muka dengan makna zat Allah Taala. Sebut muka tapi makna zat. Itu. Bukan muka dengan makna ni, bukan. Muka ni banyak makna. Muka pitu, muka kuala, muka kita, muka beruk. Tak ada duk sama belaka tu. Tapi semuanya jenis berjisim belaka. Sama pada pihak berjisim. Pas Allah Ta'ala sebut muka, tengok. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua binasa, yang tinggal kekal hanya wajah Tuhan. Wajah apa makna situ? Muka. Muka bukan dengan makna anggota, bukan. Muka situ dengan makna zat Allah Ta'ala. Itu. Baru kena. Baru kena makna. Kalau tidak ada hak demo duduk bersyarah, dia kata ajaran sesat ni, dia kata Tuhan pun mati juga sebenarnya. Ada yang mengajar gitu ni. Tuhan pun mati juga, tapi dia hak akhir sekali mati. Sebab tu dia kata huwal awalu wal akhiru, dia akhir kali mati. Dalilnya mana? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua hancur lembu. Hak kekal hanya wajah Tuhan. Muka Tuhan kata hak kekal. Hak tubuh habis habis. Supaya orang kena aksiden, kena langgar lari tu lah. Naik motor kena langgar lari. Habis tubuh kena gilih lari hancur lembu, kepala cabut dekat di divider. Hidup tak? Mati je kat kadang Tuhan mati tu tak? Berat lah tu, lepas lah tu. Penat tu. Guna Quran pun jadi sesat kalau faham kat begitu. Jangan kita faham salah gitu dah. Quran tu betul. Kepala otak kita faham Quran tu hak tak betul. Ni telepi kuda faham lagu tu. Nak faham ke mana? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal wajah, muka, yakni zat Allah Taala. Ya. Wajah tu dalam bahasa Arab, nak terjemah Melayu muka. Muka makna apa hak kehendak? Muka dengan makna zat, gitu. Tu nak dengan makna zat. Ni kalau orang panggil mengaji dalam ilmu akidah, dalam perbahasan orang panggil ayat-ayat sifat, ada orang panggil dua mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama mazhabus salaf, dia panggil mazhabus salaf. Mazhabus salaf lah kan? Fawwid warum tanziha, serah pada Allah. Serah. Makna tak yadun bahasa Arab. Terjemah Melayu apa? Yadun. Tangan. Terjemah baru tu balik bahasa. Tangan tu balik bahasa. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Tu terjemah. Yadun terjemah Melayunya ialah tangan. Bukan makna lagi. Terjemah yang baru tu. Nama yadun ialah kereta. Bodoh pula bahasa Arab gitu. Ni. Yadun ialah motosikal. Bengong pula bahasa Arab tu. Panggil tajhil. Tu jahil panggil. Menjahilkan terjemah. Tak boleh itu. Yadun tangan lah. Tapi tangan apa makna? Tangan makna hakiki ni tangan. Anggota tubuh badan. Berjisim, berjiring. Ada tulang, ada darah, ada bulu, ada kulit, ada jari. Ni tangan hakiki. Tangan makna majazi banyak. Tangan dengan makna kuasa, dengan makna rentah, dengan makna milik. Tangan belaka tu. Tanah 2 ekar je kapunya duk ganggu gugak lah. Dalam tangan aku belaka dah tu. Duk dalam tangan aku. Tanah 2 ekar duk dalam tangan dia. Tangan dia besar 4 ekar ke kan? Dekat sini. Tangan makna apa tu? Tangan dengan makna milik. Tangan dengan makna merentah. Kuasa. Iya belaka tu. Tak kena nak pakai makna hakiki. Jangan ganggu tanah 2 ekar ujung kampung tu. Berapa katanya? Tanah 2 ekar tu dalam tangan aku. Kalau hak bodoh ibu tengok. Tangan mucik itu mak 2 ekar dekat sini. Tu orang bodoh tak reti bahasa je panggil. Kenapa? Kalau orang cerdik kan faham dah. Apa? Tanah 2 ekar tu dalam kuasa dia, dalam milik dia. Tu orang panggil makna majazi. Salafus salih kebanyakannya tidak menentu mana-mana makna majazi tadi. Betul? Tangan dengan makna hakiki gini mustahil ala Allah. Lepas tu apa makna tangan sini?
wa ufawwidu amri ilallah. Serah makna pada Allah. Amiruha kama ja'at, kita lalu seperti mana hak Nabi Rasul bawa datang. Tafsir qiraatuha tafsiruha, baca tu tafsir lah. Gitu lah. Tak nak cakap banyak-banyak. Itulah gitu. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata tangan di situ ialah sifatullah. Wajah situ ialah sifat Allah. Istiwa situ ialah sifat Allah. Nah, sifat samaiyah dia panggil, sifat khabariyah. Bukan jisim jirim, bukan anggota Tuhan, sifat. Sifat ya, sifat wajhu, sifat istiwa, sifat jambun, dia panggil sifat. Itu mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada dua qaul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini qaul yang terakhir Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sifat. Jadi sebab tu macam ada buku dilarang oleh Jaih yang diterjemuh dalam bahasa Melayu apa? Isbatul yad sifatan min sifatillah. Terjemuh Melayu, mengisbatkan tangan ialah sifat daripada sifat-sifat Allah. Karangan siapa tu? Al-Hafiz Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Wahbi, bukan Mujassimah. Cuma kenapa kau Jabatan Agama Islam kita tegah larang? Kerana bimbang takut orang mengeksploitasi. Sikit sangatnya. Betul dah tu. Isbatul yad sifatan min sifatillah. Betul. Mengisbatkan yad ialah satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Betul. Kalau terjemah Melayu, mengisbatkan tangan ialah satu sifat-sifat Allah, bukan anggota tubuh badan, sifat. Betul dah tu. Tapi takut bimbangnya orang ni, kita orang Melayu bila sebut tangan gapo? Al maknal mutabadaru minhu. Makna hak segera fahamnya apa makna? Sebut tangan. Ni, betul tak? Isbat tangan, tangan. Tangan. Ni tangan. Nampak dah? Kepala otak kita tergambar dah. Ni tangan. Jadi tak jadi isbat tangan sebagai sifat, jadi isbatul yad jarihatan min jawarihillahi ta'ala. Siap. Mengisbatkan tangan tu satu anggota daripada anggota tubuh badan Allah Ta'ala. Mujassimah. Maka sebab tu saddul bab, saddul zara'i, tutup itu. Tak usah mengajari, tak ada. Bukan kata sesak dah. Takut demo pulah sikit ya, paling sikit habis. Melainkan kalau betul-betul kita mengajar cara ahli sunnah, betul, isbatkan yad, tangan, satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Bukan tangan makna anggota tubuh badan. Tangan makna anggota tubuh badan tu diingkar, dinafi dah, kan tu makna mustahil ala Allah. Tangan makna majazi pun tidak ditentukan mana-mana makna. Lepas tu apa makna tangan situ? Satu sifat Allah Ta'ala. Apa makna wajah situ? Satu sifat Allah Ta'ala. Apa makna tertinggi di situ? Satu sifat Allah Ta'ala. Apa makna lambung di situ? Satu sifat Allah Ta'ala. Lagu mana? Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah yang maha mengetahui lagu mana hakikat sifat-sifat dia. Kita tak tahu. Itu cara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu dah. Kita orang khalah ni pula kalau payah ustaz ni nampak pening kita. Ambil khalah lalu senang. Mana? Awilhu, takwil tafsir ni. Tangan situ makna kuasa, rentah, milik, selesai. Ada ni. Tak mari dah kepala tak kita tergambar tu lagu mana. Ada. Tu. Senantiasa Allah Ta'ala berhadap, yakni senantiasa Allah Ta'ala memberi rahmat dan nikmat. Rahmat ialah nikmat, nikmat ialah rahmat, perkataan Muradih atas hamba. Berhadap memberi nikmat dengan mukanya. Siapa berani kata Syekh Fatani Mujassimah? Lagi buat ni lah ni kuat lah ni nak bedah orang Wahabi tu omong dah ni. Kita pula Wahabi tapi bukan hari-hari ratik Wahabi. Habis orang jadi Wahabi. Orang duk mengajar akidah sifat 20 Asy'ariyah Maturidiyah hari-hari mengajar sifat 20 bedah Wahabi juga. Apa tu? Tak ada mengaji. Dia artinya Wahabi dia tu. Dia bedah orang tu Wahabi dia ni. Benar. Siapa berani kata Syekh Fatani Wahabi? Ni kita Syekh Fatani ni. Bapa ahli sunnah Nusantara kita, Syekh Daud Fatani, Syekh Arsyad Banjari, Syekh Abdul Somad Palembang ni. Siapa berani kata dia Wahabi? Muka siapa? Muka Allah. Tu terjemah.
Muka situ bukan dengan makna muka anggota tubuh badan. Apa tu muka ni? Zatnya gitu Nah, tu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarlah dirimu bersama dengan manusia-manusia yang menyeru orang-orang ini supaya kembali kepada Allah, liyuriduna wajhah. Seru manusia kembali pada Allah tu liyuriduna wajhah, semata-mata kerana nak wajah Allah. Apa makna? Liyuriduna zatah, kerana semata-mata nak zat Allah Taala. Apa? Nak redha daripada Allah. Itu makna dia. Itu jangan duk fikir Tuhan ada muka, kening, bulu mata, janggut, jebang, gapo, misal gigi, mulut. Jangan. Kau tu muka makna anggota tu, bukan tu murad. Az-zahir laisa bil murad. Zahir makna bukan murad. Patu salaf isbat zahir. Isbat zahir bukan isbat makna zahir. Isbat lafaz tu zahir daripada Quran dan hadis. Lafaz wajhu, yadun, istiwa, jambun, itu zahir tak dalam Quran hadis? Zahir. Jadi zahir, isbat zahir itu bukan zahir makna. Zahir lafaz tu disebut dalam Al-Quran dan hadis, tu mana isbat zahir. Zahir lafaz bukan zahir makna. Zahir makna rasa itu gitu. Dengan mukanya, yakni dengan zatnya, zat Allah Ta'ala. Apa? Tak ada pakai wasitah, tak ada pakai perantara apa. Direct Allah beri nikmat khusus untuk hamba yang berada dalam sembahyang. Itu maksud nak sebut sini. Jangan duduk terbayar tu, duduk depan tengok kita tengok ke Tuhan. Jangan. Kalau gitu tak ada beza mu dengan hak batu keh tu lebih kurang lah. Di batu keh baik lagi, nampak dia lah. Jangan. Itu hadis tu kena faham betul-betul. Walau hadis sahih tapi silap faham. Maudhu'. Apa? Maudhu' kepala otak kita faham hadis sahih tu maudhu'. Hadis tu sahih, otak kita faham tu maudhu'. Faham tak? Itu. Selama mana Allah Ta'ala senantiasa beri nikmat khusus kepada hamba di dalam sembahyang hamba tanpa wasitah sebarang makhluk, direct Allah yang bagi nikmat khusus tersebut, selama berkekalan ia hamba di dalam sembahyangnya, sembahyang hamba, malam yaltafit. Itu selama mana tidak berpaling. Selama mana tidak berpaling hamba daripada sembahyang. Ada dua makna sini. Berpaling sini dengan makna berpaling wajah, berpaling muka. Artinya apa? Sudah sembahyang balik Ada kat gitu maknanya. Selesailah, tak ada dah nikmat khusus Allah Ta'ala bagi. Atau berpaling situ berpaling hati. Berpaling hati dalam sembahyang. Hak ni hak zahir. Tubuh ngadak kiblat belaka, Allahu akbar belaka, bismillah belaka, alhamdulillah belaka, baca subhanarabbiyal a'la belaka, tapi perut pas ke Rusia, Korea merata rewa mana tak tahu. Itu tak ada ni. Ambok lah ni muka orang lain, tak ada ni. Duduk dalam perut kita duduk berata pergi pas ke tanah pondok. Siap dah masuk pelan, bila lah nak boleh naik PT tak ada skepik. Mengatakan pergi berpaling tu apa? Ya, berpaling tu. Dia tak ada ingat dia buat hijab gapo tu. Tu kadang-kadang rakaat ke berapa tiba-tiba 2 3. Ya dah tu. Iltafi kat tu. Berpaling kat. Berpaling mana? Dia duduk alas maya. Berpaling hati. Hati dia tu tak ada tumpu hijau semaya. Dulu kita syarah dah khusyuk tu. Martabat khusyuk yang paling rendah sekali kita martabat syariat ni apa? Kita duduk alas semaya tu kita ingat kita ada buat hijab gapo. Allahu akbar. Hati kita tu ingat ini rukun qauli, kena sebut ya betul. Jangan Allahu akbar, jangan Allah, jangan ni Allahu akbar. Salah itu. Sebut betul rukun qauli, kena dengar telinga kita bukan telinga orang lain. Yang duk tuak telinga Allahu akbar. Telinga kita ya. Tu. Ingat. Sudah Allahu akbar saktah sunat. Jangan Allahu akbar kabira walhamdulillah sambung terik. Saktah dulu.
Nah, berhenti dulu, boleh pahala situ. Allahu akbaru kabira. Doa iftitah. Kalau kita tu sempat lagi lah. Nah, semaya sore ke ataupun kita tu muafiq dengan tu imam ke. Nah, kalau masbuk tak usah duduk lebih kacau lah. Nah, lepas tu Fatihah. Ini rukun qauli. Ya. Allahu akbar. Ini rokok, rukun fi'li. Kena tumakninah. Sekuat-kuat tumakninah subhanallah. Ingat dia. Ni rakaat kedua dah ni. Pani tasyahud awal. Kena ingat. Ingat duk kerja gapo tu orang panggil ingat pada Allah. Ingat apa? Ingat kita perintah Allah. Tu khusyuk dah tu. Boleh tahap tu tak apa dah kita ni. Nah, boleh hak tu tak apa dah. Takut mulut ya duk membaca. Perut tak ada duk ingat rakaat. Rakaat berapa? Pasal kelima dah ni. Lebih dosa dia kata. Nah, siap. Tu orang panggil iltafi. Paling tu. Tu paling. Sebab tu dalam hadis lainnya, fa iza iltafata, apabila berpaling. Berpaling sini ni berpaling hati. Zahirnya lagu tu. Allah Taala firman, qala ya bna adama, qala ya bna adama. Firman Allah Taala, hei anak Adam, ila man taltafitu ila man huwa khairul laka minni. Nah, kepada siapa engkau berpaling? Kepada siapa yang lebih baik daripada aku? Allah Taala kata. Mu paling siapa tu? Nah, sebab tu kalau kita tu orang panggil tiba-tiba hati merata rewa, tarik balik. Aku duduk semaya ni. Lepas semaya lah, ingat benda ni. Ingat kau semaya dulu ni. Ni duduk antara dua sujud, tak boleh lama, rukuk pendek, lama batal. Allahu akbar, sujud pula kali kedua. Lepas ni Allahu akbar, orang panggil bangun ke qiyam pula. Tak usah duduk akik tangan lah kalau rakaat kedua tu. Akik tangan belakang tiap-tiap rakaat. Nah, batal mayalah mungkin. Ada juga jenis lagu tu. Tiap-tiap rakaat piah belakang dia. Dia naik rakaat ketiga lepas daripada rakaat kedua tu baru piah. Piah ni mana akak gini lah. Ni dok dia piah belaka. Naik rakaat kau berapa pun tak kira piah. Tu tak khusyuk. Panggil tak tahu rakaat berapa dah. Itu. Akbil ilayya. Beradap balik kepada aku tu dia kata. Tu. Jadi kalau orang baca hadis ni akan ingat apabila-bila kalau dia mari lalai dalam semaya, hadap balik ke perintah Allah Ta'ala. Itu hadap balik pada perintah Allah. Tu khusyuk martabat syariat pun tinggi dah tu kita. Martabat tarekat malam lah. Faham setiap apa hak kita duduk baca, hak kita duduk buat, bukan baca saja, hak kita duduk buat pun kita faham. Rokok, sujud, ingat tidak, baca martabat, makrifat, dengar seolah-olahnya Tuhan jawab, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Apa Tuhan jawab? Alhamdulillah. Tinggi lagi. Martabat hakikat tu lagilah. Tak rasa dia yang rokok melainkan Allah yang merokok. Tidak rasa dia yang sujud melainkan Allah yang menyujudkan dia. Tu tinggi. So bercakap tu tinggi dah lalu. Nah, kita duduk martabat syariat ni pun wujud dah. Nah, muncul dah kalau bolehnya. Hari-hari semaya tu ingat gapo hak Tuhan perintah dalam semaya. Rukunnya, sunatnya, qauli, fi'li, qalbinya. Dah tu, khusyuk dah tu. Nah, itu. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mendirikan mukanya muka Allah. Mendirikan mukanya muka Allah, yakni zat Allah Ta'ala kepada seorang kamu selama ada berkekalan berhadap ia seorang kamu atasnya atas Allah. Itu. Mana selama mana hati dia tu ingat pada perintah Allah dalam semaya, selama itulah Allah Ta'ala beri rahmat, nikmat khassah untuk hamba tu di dalam sembahyang. Tu sembahyang lagu ni orang panggil hak tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang lagu ni. Ada pun semaya pun hamba pun kita ni tak tahu lah tanha ke tak tanha dia ni. Takut apa? Kau berahi dengan mungkar. Itu. Dan kerana inilah, tengok. Dan kerana inilah apa? Kerana hadis yang tersebut atau kerana kelebihan sembahyang yang tersebut di dalam hadis itu,
adalah sembahyang itu sangat banyak faedahnya, faedah sembahyang. Sudah molek tu, kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, alhamdulillah